Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainofati Nazura binti Rosli, nombor matrik A1900510. Hari ini, saya akan membuat ringkasan berkaitan tajuk putaran perkembangan pemikiran sesat. Putaran perkembangan pemikiran sesat ini terdapat jenis bermula dengan materialism, secularism, rationalism, humanism, human right, pluralism dan akhirnya membawa kepada tahap yang paling tertinggi iaitu demokrasi. Perkembangan pemikiran sesat ini bermula dengan materialism, di mana materialism itu mereka mementingkan dan menumpukan kepada aspek kebendaan dan juga material ataupun apa yang mereka lihat. Mereka juga turut menolak aspek ketuhanan dan kerohanian. Seterusnya, dari pemikiran materialism ini membawa kepada pemikiran secularism, di mana pemikiran ini mereka tidak mengutamakan agama, mereka mengenepikan agama, mereka meminggirkan agama serta mereka ini tidak memperdulikan agama. Malahan sehingga boleh membawa kepada tahap yang paling berbahaya iaitu sehingga sanggup untuk memerangi agama. Apabila golongan secularism ini mereka menolak agama, maka bermaksud mereka ingin membebaskan diri mereka dari sebarang ikatan keagamaan kerana keinginan mereka lebih kepada mengutamakan dan merealisasikan keinginan hak individu. Apabila mereka mengutamakan hak individu mengatasi hak yang lain, maka mereka akan menggunakan akal fikiran mereka yang disebut sebagai rationalism. Okey. Pemikiran rationalism ini di mana mereka hanya mengutamakan akal fikiran mereka untuk memikirkan benda dan perkara yang logik sahaja. Mereka tidak lagi memikirkan tentang agama dan sanggup mengenepikan agama. Maka wujudlah pemikiran humanism. Seterusnya ialah pemikiran humanism. Pemikiran humanism ini hanya akan berkait dengan manusia sahaja tanpa mengaitkannya dengan ketuhanan. Ini kerana bagi mereka hanya aspek kemanusiaan sahaja yang akan menentukan sama ada perkara itu betul atau perkara itu salah. Tujuannya adalah untuk merealisasikan hak keinginan mereka, maka mereka akan terus memperjuangkan atas nama human right ataupun dikenali sebagai hak asasi. Okey, seterusnya ialah pemahaman human right atau hak asasi ini. Bagi golongan ini, mereka hanya akan menggunakan hak asasi mereka untuk memenuhi dan memperjuangkan hak-hak dan kehendak mereka walaupun itu hanyalah keinginan mereka semata-mata dan bukannya satu keperluan yang mesti dipenuhi dan perlu diikuti. Namun, bagi golongan ini, mereka tetap akan memperjuangkan atas nama hak asasi. Kesemua pemikiran ini menolak pemikiran yang berlandaskan agama dan mereka hanya boleh menerima pemikiran berasaskan kepada logik akal sahaja. Daripada sini, ia akan membawa kepada pemikiran pluralism di mana golongan ini mereka akan memegang konsep tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah. Golongan ini hanya akan meraihkan hak-hak masing-masing. Pluralism ini juga wujud kerana tidak ada wahyu dan mereka tidak ingin mempercayainya. Maka wujudlah pemikiran yang paling tertinggi iaitu demokrasi. Okey, demokrasi ni pula ialah mereka akan menggunakan suara majoriti atau suara orang ramai. Maksud di sini ialah apabila suatu pemikiran itu menerima suara majoriti yang tinggi dan banyak, maka pemikiran itu dapat diterima oleh mereka berbanding dengan pemikiran yang mendapat suara majoriti yang rendah. Walaupun pada asalnya pemikiran tersebut adalah benar, maka ia dianggap sebagai pemikiran yang salah dan tidak dapat diterima. Ini kerana dalam demokrasi mereka hanya menjadikan suara majoriti orang ramai itu sebagai tanda ukur untuk menentukan kebenaran. Sekian, terima kasih.